Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari teknik menjawab matematik SPM kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Untuk video ini, kita akan membincangkan soalan percubaan SPM 2021 dari negeri Kedah Darul Aman. Mari kita lihat soalan kita yang pertama, iaitu soalan yang bernombor 11A. Lengkapkan jadual 11 di ruang jawapan bagi persamaan Y sama dengan 8 tolak 3X tolak 2X kuasa 2 dengan menulis nilai-nilai Y apabila X sama dengan negatif 3.5 dan X sama dengan 0. Untuk menjawab soalan ini, kita terus boleh menggunakan kalkulator. Kita akan masukkan fungsi ini di dalam kalkulator kita. Kita akan masukkan 8 tolak 3X tolak 2X kuasa 2. Seterusnya, nilai X yang pertama adalah negatif 3.5. Kita tekan calculate, kemudian kita masukkan negatif 3.5. Untuk mendapatkan jawapan, kita akan tekan sama dengan sebanyak 2 kali. Jawapannya adalah negatif 6. Seterusnya adalah nilai X sama dengan 0. Kita akan tekan calculate, kita masukkan 0, kemudian kita tekan sama dengan, dan tekan sekali lagi sama dengan. Dan jawapannya adalah 8. Untuk menyemak jawapan kita sama ada betul ataupun salah, kita boleh cuba nilai X yang lain. Bagi contoh, kita cuba nilai X sama dengan 1. Kita tekan calculate, kita tekan 1, kita tekan sama dengan, dan kita tekan sama dengan. Dan jawapan yang kita dapat adalah 3. Dan jawapannya sama dengan jawapan yang telah diberi di dalam soalan. Seterusnya kita lihat soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan 8 tolak 3X tolak 2X kuasa 2 bagi nilai X di antara negatif 5 sehingga 3. Kita akan menggunakan kertas graf yang telah pun disediakan. Pertama sekali, kita perlu melukis paksi X dan juga paksi Y berdasarkan skala yang telah pun diberi. Untuk paksi X, skala yang diberi adalah 2 cm kepada 1 unit. Kemudian untuk paksi Y, 2 cm kepada 5 unit. Untuk melukis skala, untuk melukis paksi ini, kita kena buat perancangan dengan mengetahui nilai maksimum dan minimum untuk X dan juga Y. Seterusnya, kita akan plotkan ke semua titik-titik. Titik yang pertama adalah negatif 5, negatif 27. Titik yang kedua, negatif 4, negatif 12. Titik yang ketiga, negatif 3.5, negatif 6. Titik seterusnya adalah negatif 2, 6. Titik seterusnya, negatif 1, 9. Titik berikutnya, 0, 8. Titik berikutnya, 1, 3, kemudian 2, negatif 6. Dan titik yang terakhir adalah 3, negatif 19. Setelah kita plot, kita akan sambungkan ke semua titik ini dengan satu garis yang lengkung dan licin. Dan kita tidak boleh menggunakan pembaris. Kalau nak guna pembaris fleksibel, dibenarkan. Dan kita akan sambungkan ke semua-semua titik ini jadi seperti ini. Jadi inilah rupa graf fungsi kita. Seterusnya kita lihat soalan C. Daripada graf di 11B, cari nilai Y apabila X sama dengan negatif 2.4. Jadi di sini kita akan buat satu garis unjuran pada nilai X sama dengan negatif 2.4. Kemudian kita terus mendapatkan nilai Y. Dan nilai Y di sini kita dapat baca bahawa jawapannya adalah 3. Jadi kita akan tulis jawapan Y kita adalah 3. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, nilai positif X apabila Y sama dengan negatif 11. Seterusnya kita akan buat satu garis pada Y sama dengan negatif 11. Dan kita akan dapatkan jawapan yang bernilai X positif sahaja. Dan kita dapati bahawa jawapan kita adalah 2.4. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mendapatkan nilai Y. Masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian seterusnya, soalan B iaitu melukis graf. Kita melukis paksi X dan juga paksi Y dengan skala yang seragam, terdapat 1 markah. Seterusnya kita memplot
ke 9 titik dengan betul, kita akan dapat 2 markah, dan seterusnya kita sambungkan ke semua 9 titik itu dengan satu garis lengkung yang cantik dan licin, kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya kita lihat pula soalan bahagian C. Kita menyatakan nilai Y, kita dapat 1 markah, dan kita menyatakan nilai X, kita dapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, itu soalan yang bernombor 12. Sebuah dulang mengandungi 4 bungkus nasi kerabu dan 6 bungkus mi goreng. 2 bungkus makanan dipilih secara rawak dari dulang itu, satu demi satu tanpa pengembalian. Soalan A, lengkapkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok di ruang jawapan. Kita lihat pada ruang jawapan diberi gambar rajah pokok. Yang pertama adalah kita lihat kebarangkalian untuk K diberi di sini adalah 4/10. Iaitu nasi kerabu 4/10, dan kita kena nyatakan kebarangkalian untuk mi goreng. Jadi mi goreng di sini adalah 6/10. Seterusnya untuk pilihan yang kedua, kita lihat di sini K 3/9. Disebabkan K pertama telah pun diambil, jadi K tinggal lagi 3. Dan jumlah keseluruhan yang ada pun berkurang sebanyak 1, jadi 3/9. Dan seterusnya M, mi masih lagi belum diambil, bermaksud dia ada lagi 6. Masih ada 6, dan kali ini kita per dengan 9. Kemudian kesudahannya pula di sini kita akan tulis iaitu KM. Bermaksud pilihan pertama kita dapat K, nasi kerabu. Pilihan kedua kita dapat M, iaitu mi goreng. Seterusnya kita lihat pula untuk pilihan pertama adalah M, iaitu mi. Mi 6/10. Kemudian di sini dinyatakan pilihan kedua kalau dapat K, dia adalah 4/9. Dan nilainya telah pun berkurang menjadi 9. Kemudian untuk mi goreng akan jadi 5/9. Kemudian kesudahannya adalah yang pertama di sini adalah pilihan pertama dapat M dan pilihan kedua dapat K. Kemudian yang seterusnya, pilihan pertama dapat M, pilihan kedua juga adalah M. Jadi ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya kita lihat pada soalan B1 Roman. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua makanan yang dipilih adalah nasi kerabu. Bermaksud pilihan pertama nasi kerabu, pilihan kedua juga adalah nasi kerabu. Kita lihat pada jawapan di A, kesudahan yang kita akan pilih adalah KK. Itu pilihan pertama nasi kerabu dan pilihan kedua adalah nasi kerabu juga. Untuk mendapatkan K yang pertama adalah 4/10. Dan untuk mendapatkan K yang kedua di sini adalah 3/9. Kita menggabungkan pilihan pertama dan pilihan kedua ini dengan perkataan dan, iaitu nasi kerabu dan nasi kerabu. Kata kunci dan membawa maksud darab. Jadi kita akan darabkan 4/10 dengan 3/9. Kita akan dapat jawapan kita adalah 2/15. Seterusnya soalan B2 Roman. Cari kebarangkalian bahawa sekurang-kurangnya satu nasi kerabu dipilih. Bermaksud kesudahan kita mesti ada paling kurang satu huruf K. Kalau kita lihat di sini, kita perlu ambil yang pertama adalah kesudahan yang pertama itu KK. Kemudian kita boleh ambil KM dan kita juga boleh ambil MK. Yang pertama adalah K dan K. K dan K kita dapat pada soalan A sebentar tadi, iaitu 4/10 darab 3/9. Ini adalah untuk KK. Kemudian kita juga boleh memilih K dan M. K dan M, kita lihat di sini, 4/10 didarabkan dengan 6/9. Kemudian kita juga boleh memilih M dan K. M dan K adalah 6/10 didarabkan dengan 4/9. Dan kalau kita lihat, kita ada 3 pilihan. KK, KM dan juga MK. Jadi seterusnya apa yang perlu kita buat adalah kita nyatakan bahawa kita boleh memilih sama ada K dan K ataupun K dan M ataupun M dan K.
Jadi di sini kata kunci yang menghubungkan di antara KK, KM dan MK adalah atau. Jadi atau di sini membawa maksud hasil tambah. Jadi kita akan tambahkannya di sini. Kemudian kita boleh terus tekan calculator dan kita akan dapat jawapannya adalah 2/3. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menyatakan pilihan pertama untuk M 6/10 terdapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan untuk pilihan kedua untuk dapatkan M 6/9 terdapat 1 lagi markah. Kemudian untuk kesudahan iaitu KM, MK dan MM, keseluruhannya di sini kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya terlihat pula soalan bahagian B 1 Roman. Kita lakukan operasi darab, terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B 2 Roman, kita menggunakan operasi darab, kemudian kita melakukan operasi tambah, akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Kita lihat soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga, soalan yang bernombor 13. Darjah 13 menunjukkan sebuah gabungan pepejal berbentuk prisma tegak dengan kubuat yang dicantumkan pada satah mencancang FJTP. Sebuah piramid dikeluarkan dari kubuat tersebut. Tapak EFG HJK terletak di atas satah mengufuk. Satah segi 4 ABCD dan satah segitiga PQR ialah satah condong. ABFE ialah ketar rentas seragam prisma itu. Tinggi GQ ialah 1/2 HS dan HS sama dengan SR sama dengan CT sama dengan 3 cm. Pada rajah, kita akan labelkan ukuran yang telah pun diberi di dalam soalan. Di mana CT adalah 3 cm, begitu juga dengan HS 3 cm, PF 3 cm, begitu juga dengan PB 3 cm. Kemudian tinggi GQ adalah 1/2 daripada HS iaitu 1.5 cm. Terlihat pada soalan, lukis dengan skala penuh. A, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan EFG sebagaimana dilihat dari X. Seterusnya kita akan lihat pada ruangan jawapan. Pada ruangan jawapan telah diberikan seperti ini di mana kita perlu melukis dongakkan X dan dongakkan Y secara bergabung. Untuk melukis secara bergabung, pertama sekali kita perlu melukis garis binaan. Dan ini merupakan garis binaan untuk lukisan kita. Kemudian kita lihat dongakkan arah X. Apakah yang kita akan nampak pada dongakkan arah X? Pertama sekali kita akan dapat lihat garis menegak EA 4 cm, kemudian garis condong AB, kemudian garis tegak BPF iaitu 6 cm, kemudian garis mendatar EFG 6 cm, kemudian garis menegak GQ 1.5 cm dan seterusnya adalah garis condong QP. Kemudian kita akan nampak juga garis PR. Garis PR ini merupakan garis mendatar. Dan akhir sekali kita akan nampak garis RQ. RQ ini adalah garis menegak. Dan inilah rupa lakaran untuk lukisan yang kita akan lukis nanti. Kemudian seterusnya kita akan melukis pada ruangan jawapan. Pertama sekali kita akan lukis garis EFG iaitu panjangnya 6 cm. Kemudian garis menegak EA 4 cm. Seterusnya garis menegak FPB iaitu 6 cm. Kemudian satu lagi garis tegak iaitu GQS dengan ukuran 3 cm. Kemudian seterusnya kita akan lukis garis mendatar iaitu garis PR. Yang kita akan nampak garis PR ini adalah garis mendatar, panjangnya adalah 4 cm. Kemudian seterusnya kita ada garis condong. Garis condong yang pertama adalah garis QP. Kita akan terus garis daripada Q ke P. Kemudian satu lagi garis condong adalah garis AB. Dan inilah rupa untuk dongakkan arah X. Seterusnya untuk soalan B, dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan GH sebagaimana dilihat dari Y. Apakah yang kita akan nampak pada arah Y? Yang pertama sekali adalah garis menegak HS iaitu 3 cm, kemudian SR garis mendatar 3 cm, seterusnya adalah garis condong RQ, kemudian garis tegak QG 1.5 cm, kemudian garis mendatar GH 6 cm. Kemudian kita akan nampak juga garis mendatar PT
dengan ukuran 6 cm, kemudian garis menegak PF 3 cm, kemudian garis menegak CT 3 cm, dan kita juga dapat lihat garis mendatar BC 6 cm, garis tegak BP 3 cm juga. Kemudian terdapat garis mendatar lagi satu, iaitu AD yang berada terlindung pada rajah kita, iaitu panjangnya juga adalah 6 cm. Dan ini merupakan lakaran bagi rajah kita. Dan kita akan melukis pada ruangan jawapan yang telah pun disediakan. Dan sebelum itu, kita perlu membuat garis binaan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melukis lukisan kita. Pertama sekali kita akan melukis garis luar terlebih dahulu, iaitu garis mendatar GH 6 cm. Kemudian kita buat garis menegak 6 cm juga, iaitu garis FPB. Kemudian kita akan buat garis mendatar BC 6 cm dan garis menegak 6 cm juga. Kemudian kita akan melukis garisan yang berada di dalam rajah ini. Pertama sekali kita ada garis mendatar AD, iaitu merupakan garis putus-putus disebabkan garis ini terlindung. Kemudian kita ada garis mendatar yang kedua, iaitu PT, dan seterusnya kita ada satu garis condong, iaitu garis RQ berada di sini. Jadi inilah merupakan dongakkan arah Y kita. Selanjutnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk dongakkan pada arah X, terlukis dengan bentuk yang betul dan ukuran yang betul, kita akan dapat 4 markah. Dan seterusnya, dongakkan pada arah Y, kita melukis dengan bentuk yang betul, ukuran yang betul bersama dengan garis mendatar putus-putus, kita akan dapat 5 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang keempat, iaitu soalan bernombor 14. A rajah 14A menunjukkan terselasi yang terdiri daripada sisi 4 dan segitiga bersudut tegak yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Nyatakan transformasi bentuk segitiga X kepada bentuk segitiga Y. Di sini X adalah objek, manakala Y adalah image. Bagaimanakah image Y terhasil daripada X? Pertama sekali, kalau kita dapat lihat di sini, bentuknya adalah dalam keadaan terbalik. Bermaksud transformasinya adalah putaran. Putaran di sini adalah 90 darjah dan arahnya dari sini, iaitu ikut arah jam. Kemudian kita kena dapatkan pusatnya. Pusatnya di sini adalah pada P. Kalau kita buat sambungan di sini, kita dapat lihat putarannya 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Seterusnya terlihat soalan B. Rajah 14B menunjukkan satu sisi 4 ABCD dilukis pada satu satah kartes. Transformasi T ialah translasi negatif 2, 3. Transformasi P ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 6, 0. Transformasi Q ialah pembesaran dengan pusat 5, 4 dengan faktor skala negatif 2. 1 Roman. Nyatakan koordinat imej bagi titik 9, 4 di bawah transformasi PT. 9, 4 ini merupakan objek kita. Jadi kita akan tanda pada rajah kita di sini. Kemudian transformasi yang terlibat adalah PT. Apabila berlaku gabungan transformasi, kita akan buat transformasi yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu, diikuti dengan transformasi yang berada di sebelah kiri. Jadi untuk jawapan kita akan tulis pertama sekali adalah kedudukan objek kita, iaitu 9, 4. Kemudian kita akan menjalankan transformasi T, diikuti dengan transformasi P. Transformasi T adalah translasi negatif 2, 3. Translasi bermaksud kita akan bergerak pada paksi X dan juga paksi Y, iaitu 2 ke kiri, 1, 2 dan 3 ke atas, 1, 2, 3. Dan kita akan dapat koordinatnya adalah 7, 7. Seterusnya adalah transformasi P. P adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 6, 0.
Di sini kita kena tandakan pusat putaran kita, iaitu 60 berada di sini. Dan objek kita adalah berada di sini. Untuk melakukan putaran, pertama sekali kita akan sambungkan objek ke pusat putaran dengan bergerak pada paksi X dan juga paksi Y. 1 unit ke kiri, kemudian kita turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian seterusnya kita akan buat 7 ke kiri kerana dia adalah lawan arah jam, akan berputar ke arah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 1 ke atas. Ini adalah jawapan kita, di mana koordinatnya adalah negatif 1, 1. Seterusnya soalan 2 Roman. Lukis imej bagi sisi 4 ABCD di bawah transformasi Q. Q ini merupakan pembesaran pada pusat 5, 4 dengan faktor skala 2. Pertama sekali kita akan tandakan pusat kita, iaitu 5, 4. Kemudian kita akan sambungkan bucu ke pusat seperti ini, dan kita akan buat satu garisan panjang, dan seterusnya kita pilih pula bucu yang lain, iaitu bucu A juga melalui pusat, dan kita buat satu garis yang panjang. Dan di sini kita akan melukis garis AB, dan garis AB yang terhasil adalah seperti ini. Seterusnya kita ambil lagi satu bucu, iaitu bucu C, kita buat satu garis yang panjang. Di sini kita akan dapat garis BC, dan garis BC jadi seperti ini. Dan seterusnya kita ambil satu lagi bucu, iaitu bucu D, kita buat satu garis yang panjang. Di sini kita boleh lukis garis CD, iaitu berada di sini. Dan seterusnya garis AD kita akan sambungkan saja jadi seperti ini. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan 3. Diberi bahawa sisi 4 ABCD mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 24 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi imej bagi sisi 4 ABCD. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh terus menggunakan rumus yang telah pun disediakan, iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. K merupakan faktor skala. Faktor skala diberi adalah 2, iaitu 2 kuasa 2 dan didarabkan dengan luas objek 24. Jawapan kita adalah 96. Malah seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menyatakan putaran 90 darjah 1 markah, ikut arah jam 1 markah dan pusat P 1 markah. Dan untuk soalan B, 1 Roman, kita menyatakan transformasi T 1 markah, kemudian transformasi P 1 markah. Dan seterusnya untuk soalan 2 Roman, kita melukis imej untuk pembesaran faktor skala negatif 2 pada pusat 5 dan 4. Dengan melukis bentuk yang betul, kita akan dapat 3 markah di sini. Dan seterusnya soalan 3 Roman, kita mendapatkan luas imej ABCD dengan menggunakan rumus, kita dapat 1 markah, dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya terlihat soalan kita yang kelima, iaitu soalan bernombor 15. Jadual 15 menunjukkan masa yang digunakan oleh 40 orang pelajar melayari sebuah portal pendidikan di makmal komputer. Hitung A, min anggaran dan min sesian piawai bagi data di atas. Untuk mendapatkan nilai min, kita akan menggunakan rumus min yang telah pun disediakan. Min adalah X bar sama dengan, kita akan ambil 55 didarabkan dengan nilai kekerapannya 5. Kemudian kita tambah dengan untuk mendapatkan nilai anggaran min, iaitu X bar, kita akan ambil titik tengah, kemudian kita akan darabkan dengan kekerapan yang ada. Kerana ini merupakan data terkumpul, di mana setiap selang kelas kita perlu dapatkan titik tengahnya. Titik tengah kita akan ambil had bawah tambah dengan had atas, kemudian bahagi 2. Jadi 1 tambah 10 bahagi 2, kita akan dapat 5.5. Kemudian yang berikutnya adalah 15.5
25.5, 35.5, 45.5 dan 55.5. Kemudian kita akan ambil titik tengah didarabkan dengan kekerapan masing-masing. Jadi X bar sama dengan 5.5 darab 5 tambah 15.5 darab dengan 7 tambah 25.5 didarabkan dengan 9 tambah 35.5 darabkan dengan 10 tambah 45.5 darab dengan 6 dan tambah 55.5 didarabkan dengan 3. Kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah data kita iaitu 40. Dan kita akan tekan kalkulator. Jawapan yang kita akan dapat di sini adalah 29. Seterusnya adalah untuk mencari nilai sisihan piawai. Kita akan menggunakan kalkulator juga, iaitu nilai sigma sama dengan, di sini kita akan puncalkan berdasarkan kepada rumus yang telah pun diberi di dalam soalan ini. Kita akan ambil 5 didarabkan dengan 5.5 kita kuasa 2 kan. Itulah seterusnya 7 darab 15.5 kuasa 2 tambah 9 25.5 kuasa 2 tambah 10 darab dengan 35.5 kuasa 2 tambah 6 darab dengan 45.5 kuasa 2 tambah 3 didarabkan dengan 55.5 kuasa 2. Kemudian kita akan bahagikan dengan jumlah data 40. Kemudian kita tolak dengan min kuasa 2 ataupun X bar kuasa 2, 29 kuasa 2. Setelah dapat jawapan, kita akan puncalkan. Dan jawapan yang kita akan dapat di sini adalah nilai sisihan PY sama dengan 14.41. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk punca 831/2. Selanjutnya kita lihat soalan B. Untuk caraian soalan ini, guna kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada seorang pelajar pada paksi mencancang, melukis histogram bagi data tersebut. Di sini kita akan melukis histogram dan kita akan menggunakan skala yang telah pun diberi. Iaitu skala 2 cm kepada 10 unit pada paksi mengufuk. Untuk paksi X, kita akan 2 unit bersamaan dengan 10 minit. Kemudian untuk paksi mencancang, 2 cm kepada seorang pelajar. Kemudian kita akan plotkan histogram kita. Yang pertama, kekerapan pertama adalah 5. Kita akan lukis satu bar di sini. Kemudian yang seterusnya adalah 7. Yang berikutnya 9. Kemudian 10. 6 dan juga 3. Kalau kita lihat di sini, untuk paksi mengufuk, kita menggunakan titik tengah yang kita cari sebentar tadi. Dan untuk paksi mencancang, kita menggunakan kekerapan iaitu bilangan pelajar. Dan inilah jawapan kita untuk soalan ini. Seterusnya kita lihat pula soalan C. Nyatakan bilangan pelajar yang melayari portal pendidikan melebihi 40 minit. Kita akan rujuk kepada histogram kita, iaitu pelajar yang melayari melebihi 40 minit. Dan kita akan ambil 2 selang kelas yang terakhir, iaitu 45.5 dan 55.5. Iaitu kita akan tambah 6 dan juga 3. Dan jawapan kita dapat di sini adalah 9 orang pelajar. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mencari min anggaran. Kita menggunakan rumus, kita dapat 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Untuk mendapatkan sisihan piawai, kita menggunakan rumus, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita melukis histogram. Kita melukis paksi mengufuk dan paksi pencancang dengan skala yang seragam dan betul, kita dapat 1 markah. Kemudian kita plot histogram kita dengan nilai yang betul keseluruhannya, kita dapat 2 markah. Kemudian markah yang terakhir adalah bentuk histogram kita dapat 1 lagi markah.
Dan seterusnya, kita lihat soalan C. Kita menyatakan bilangan pelajar yang berlayari portal pendidikan melebihi 40 minit iaitu 9. Terdapat satu lagi markah. Maka keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke bahagian C. Dalam bahagian C, terdapat 2 soalan. Jawab hanya satu soalan saja. Soalan yang pertama iaitu soalan yang bernombor 16. Pelajar 16 menunjukkan pandangan hadapan bingkai tingkap bagi sebuah rumah yang berbentuk semi bulatan. Bahagian melengkung binaan bingkai itu disokong oleh 7 batang rod besi yang jaraknya adalah sama di antara satu sama lain. Diberi ketinggian maksimum rod besi itu ialah 30 unit. Soalan A, cari jarak mengufuk di antara setiap rod besi itu. Jadi berdasarkan maklumat yang diberi, rod besi yang paling panjang ukurannya adalah 30 unit. Ini bermaksud ia merupakan jejari kepada semi bulatan ini. Panjangnya adalah 30. Di sini kalau kita lihat, kita ada 8 ruang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di mana panjang keseluruhannya adalah diameter semi bulatan ini iaitu 60 unit. Untuk mendapatkan jarak mengufuk di antara setiap rod, kita akan ambil 60 unit dibahagikan dengan 8. Maka jawapan kita 60 dibahagikan dengan 8. Dan kita akan dapat 7.5 unit. Itu merupakan jarak di antara panjang rod tersebut. Seterusnya soalan A2 Roman, perimeter bingkai tingkap itu. Perimeter bingkai tingkap ini kita akan dapatkan lengkungan ABC. Kemudian ditambahkan dengan garis lurus AOC. AOC kita pun dapat iaitu 60 unit. Dan untuk mendapatkan panjang lengkung ABC, kita akan menggunakan rumus panjang lilitan iaitu pi d. Disebabkan ia adalah separuh bulatan, jadi kita akan bahagi dengan 2. Iaitu 1/2 darab pi dan didarabkan dengan d diameter 60. Kemudian kita akan tambahkan dengan diameter semi bulatan ini iaitu 60. Dan jawapan akhir yang kita akan dapat adalah 154.29. Seterusnya terlihat soalan 3 Roman, panjang rod besi yang akan digunakan. Di sini kita ada 7 batang rod besi. Dan rod besi yang paling panjang ukurannya adalah 30 unit iaitu jejari. Jadi kita kena dapatkan panjang rod besi yang berikutnya. Di sini cikgu labelkan rod besi 1, rod besi 2 dan rod besi 3. 3 panjang yang berbeza. Bagaimanakah untuk kita dapatkan panjang rod besi ini? Di sini kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Kita akan buat begini, segitiga. Yang pertama ini, bila kita keluarkan, dia akan jadi seperti ini. Ini merupakan jejari 30 unit. Kemudian jarak di antara rod adalah 7.5. Untuk dapatkan tinggi ataupun panjang rod besi 1 ini, kita ambil 30/2 tolak dengan 7.5/2. Kemudian kita puncakkan. Jadi kita akan tulis 30 tolak kuasa 2 tolak 7.5 kuasa 2. Kemudian kita puncakkan. Kemudian tertambah dengan rod besi kita yang kedua. Rod besi yang kedua akan jadi seperti ini. Mana hipotenusnya masih lagi 30. Kemudian jarak tapaknya akan jadi 7.5 kali 2. Kita dapat 15. Jadi kita akan ambil 30 kuasa 2 tolak 15 kuasa 2. Kemudian kita puncak 2. Dan kita tambah pula dengan rod besi yang ketiga. Dia akan jadi seperti ini. Hipotenusnya masih lagi 30. Kemudian jarak tapaknya akan jadi 7.5 darab dengan 3 iaitu 22.5. Dan kita dapati bahawa rod yang berada di sebelah kanan ini adalah sama dengan rod yang berada di sebelah kiri. Jadi di sini kita akan darab dengan 2. Kemudian satu lagi, kita jangan lupa adalah rod yang paling panjang iaitu 30. Tambah dengan 30. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat jumlah panjang keseluruhan rod adalah
179.8 unit. Seterusnya terlihat soalan B. Encik Jeffrey bercadang untuk membina bingkai tingkap yang sama dengan penggunaan kos yang minimum. Kos bahan untuk membina bingkai tingkap adalah seperti jadual 16 di bawah. Encik Jeffrey telah memperuntukkan sebanyak RM2,930.50. Berapakah bilangan maksimum bingkai tingkap yang dapat dihasilkan dan baki wang dikembalikan? Untuk menjawab soalan ini, kita perlu dapatkan kos bagi satu unit bingkai tingkap ini. Di sini kita ada besi melengkung ABC, kemudian kita ada besi AOC, kemudian kita ada rod besi. Jadi kita kena dapatkan kos bagi tiap-tiap bahan ini. Pertama sekali kita lihat besi melengkung ABC. Panjang besi melengkung ABC ini kita telah dapat pada soalan A sebentar tadi, iaitu 154.29. Jadi kita akan ambil terus untuk besi ABC melengkung ini 154.29 unit. Kemudian kita darabkan dengan kosnya adalah RM1.70 untuk seunit. Kemudian seterusnya ambil pula besi AOC, iaitu besi garis lurus yang panjangnya 60 unit. 60 didarabkan dengan kos seunitnya adalah RM1.50. Kemudian seterusnya adalah rod besi. Seperti tadi kita telah kira panjangnya. Kita dapat 179.8. Kita darabkan dengan kos seunitnya adalah 80 sen. Kemudian seterusnya kita akan melakukan operasi tambah. Kita tambah kos untuk ABC, tambah kos untuk AOC dan tambah kos untuk rod besi. Dan kita akan dapat jawapannya adalah RM394.13. Kemudian Encik Jeffrey memperuntukkan sebanyak RM2,930.50. Seterusnya kita akan bahagikan jumlah wang yang diperuntukkan, iaitu RM2,930.5 dibahagikan dengan kos untuk seunit bingkai besi. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 7.44. Kemudian jawapan akhir kita adalah Encik Jeffrey boleh menghasilkan 7 bingkai besi sahaja. Seterusnya adalah untuk mendapatkan duit baki. Untuk mendapatkan duit baki, kita akan ambil jumlah yang diperuntukkan, iaitu 2,930.5. Kita tolakkan dengan kos keseluruhan, iaitu 394.13 didarabkan dengan 7 unit bingkai besi. Dan kita akan dapat RM171.59. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman, kita mencari jarak mengufuk di antara setiap rod besi itu. Langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Soalan A, 2 Roman, kita menyatakan perimeter bingkai tingkap itu. Kita menggunakan rumus panjang lengkuk 1 markah. Kemudian kita tambah dengan panjang besi AOC 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan A, 3 Roman, kita mendapatkan panjang bagi tiap-tiap batang rod besi. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita tambah dengan 30, iaitu rod besi yang paling panjang 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya terlihat pula soalan bahagian B. Kita mendapatkan kos bagi tiap-tiap bahan. Kita dapat 1 markah. Kemudian kita melakukan operasi tambah untuk ketiga-tiga bahan itu 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian seterusnya kita mendapatkan berapakah unit bingkai besi yang digunakan. Kita melakukan operasi bahagi di sini 1 markah. Kemudian jawapan kita itu 7 unit. Kita dapat 1 lagi markah. Kemudian kita nyatakan pula wang baki kita tolak dengan kos 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 15 markah. Teruskan lagi dengan soalan kita yang kedua untuk bahagian C, iaitu soalan yang bernombor 17A. Suatu ujian makmal telah dilakukan oleh sekumpulan saintis bagi mengkaji pergerakan beberapa zarah di dalam keadaan tertentu. Sebagai permulaan,
zarah P telah dipecutkan di bawah plat-plat bercas supaya zarah tersebut terpesong dan bergerak dalam bentuk bulatan seperti dalam rajah 17A di bawah. Diberi diameter plat luar dan diameter plat dalam masing-masing ialah 80 cm dan 60 cm. Jarak pergerakan zarah P sentiasa sama di antara kedua-dua plat. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung 1 jarak dalam sentimeter yang dilalui oleh zarah P dalam satu pusingan lengkap. Di sini kita dapat beberapa maklumat, iaitu diameter plat luar dan plat dalam untuk rajah ini. Yang pertama adalah diameter plat luar adalah 80 cm. Jadi di sini jarak 80 cm untuk plat luar dan untuk plat dalam adalah 60 cm. Jadi kita ambil di sini 60 cm. Kemudian zarah itu berputar di mana dia berputar pada kedudukan yang sama di antara kedua-dua plat. Itu di sini kita boleh dapati bahawa diameternya adalah 70. Jadi sekarang kita ada 3 diameter. Diameter plat dalam, plat luar dan juga diameter putaran zarah. Jadi soalan bertanyakan tentang jarak dalam cm yang dilalui oleh zarah P. Jadi di sini kita akan menggunakan panjang lengkap, iaitu pi d. Pi adalah 22/7 dan kita darabkan dengan d, itu diameternya 70. Dan terdapat jawapannya adalah 220 cm. Selanjutnya soalan 2 Roman. Bilangan maksimum pusingan zarah lengkap P bagi mencapai jarak sejauh 1.72 km. Pertama sekali tadi kita dapat jarak yang dilalui oleh zarah P adalah 220 cm. Kemudian sekarang ini menyatakan jarak 1.72 km. Jadi di sini kita akan samakan unit bagi jarak tersebut. Kita ambil 1.72 km, kita bahagikan dengan satu putaran lengkap tadi, kita tukarkan 220 cm kepada kilometer. Kita akan dapat 0.0022 km. Kemudian kita akan tekan kalkulator, kita akan dapat 781.82. Jadi jawapan kita akan kira dalam satu putaran lengkap, bermaksud kita akan dapat jawapan akhir kita 782 putaran. Seterusnya kita lihat soalan B. Suatu zarah lain iaitu zarah Q telah dipecutkan di bawah satu garis lurus. Laju zarah Q terhadap masa dalam tempoh 60 saat ujian tersebut direkodkan di dalam graf laju masa seperti rajah 17A di bawah. 1 Roman, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat bagi zarah Q dalam 18 saat yang pertama. Kata kunci di sini adalah perubahan laju. Perubahan laju ini merupakan pecutan. 18 saat pertama itu bermula pada sifar sehingga 18 saat yang pertama itu garis condong ini. Untuk menghitung kadar perubahan laju, kita akan ambil had laju akhir tolak had laju awal dan dibahagikan dengan masa. Jadi had laju akhir kita di sini adalah 20 tolak had laju awal 0 bahagi dengan masa 18. Jadi kita akan dapat jawapannya adalah 10/9 ataupun kita boleh tulis 1.11. Soalan 2 Roman, hitung nilai V jika jumlah jarak pergerakan Q dalam 60 saat ialah sama dengan jumlah jarak pergerakan zarah P iaitu 1.72 km. Di dalam graf laju masa, untuk mendapatkan jarak, kita perlu cari luas di bawah graf. Jadi pada graf ini kita akan pecahkan kepada 3. Iaitu yang pertama adalah A bentuk segitiga, kemudian B bentuk trapezium dan bentuk yang ketiga iaitu bentuk C juga trapezium. Jadi kita akan dapatkan luas A tambah luas B tambah dengan luas C sama dengan 1.72
km. Dan sebelum itu, kita kena pastikan unit yang kita guna adalah unit yang sama. Kalau kita lihat pada graf, unit yang digunakan adalah meter. Jadi kita akan tukarkan 1.72 km itu kepada meter. Ini kita akan dapatkan luas untuk A terlebih dahulu, iaitu 1/2 darabkan dengan 18 darabkan dengan 20. Ini adalah luas A. Kemudian kita tambah dengan luas B, itu trapezium. Kita akan ambil 1/2 darab dengan hasil tambah dua sisi selari. Sisi selarinya adalah 20 tambah dengan V. Ini 20 tambah V. Dan darabkan dengan tinggi trapezium itu, iaitu 28 tolak dengan 18. Kita dapat 10. Kemudian kita tambahkan dengan trapezium C. 1/2 darab hasil tambah dua sisi selari di sini adalah 60 tolak 28. Kita dapat 32. Kemudian tambahkan dengan 46 tolak dengan 28. Dapat 18. Dan terdarabkan dengan tinggi trapezium ini iaitu V. Dan hasil tambah ini kita akan dapat 1720. Langkah seterusnya kita akan terus menggunakan kalkulator. Terbuka kurungan, kita masukkan 1/2 darab 18 darab 20. Kita tutup kurungan, kita tambah dengan terbuka kurungan 1/2 darab terbuka kurungan 20 tambah V. V di sini kita gantikan dengan X. Dan kita tutup kurungan, darab dengan 10, tutup kurungan. Kemudian kita tambah dengan luas C, itu tambah, buka kurungan, 1/2 darab, buka lagi kurungan, 32 tambah 18, tutup kurungan, darab dengan X di sini, kita tutup kurungan. Kemudian kita tekan alpha calculate untuk dapatkan simbol sama dengan, kemudian 1720. Untuk mendapatkan jawapan, kita tekan shift, kita tekan calculate, kemudian kita tekan sama dengan. Dan kita dapat V sama dengan 48. Seterusnya kita lihat pula soalan 3 Roman. Huraikan pergerakan zarah Q dalam 14 saat terakhir ujian tersebut. Kita lihat pada rajah 14 saat yang terakhir adalah pada keadaan pada masa 46 sehingga 60. Kalau kita lihat di sini, graf kita adalah menurun. Jadi di sini berlakunya nyah pecut. Jadi kita perlu dapatkan berapakah nilai nyah pecutnya. Seperti soalan 1 tadi, kita akan ambil laju akhir, tolak laju awal bahagi dengan masa. Laju akhir di sini adalah sifar ataupun kosong dan laju awalnya adalah V, iaitu kita dapat tadi 48. Jadi kita akan ambil kosong tolak 48 bahagi dengan 14. Kita akan dapat negatif 3.42. Jadi untuk menghuraikan pergerakan zarah Q, kita boleh nyatakan bahawa zarah Q ini berlaku nyah pecut, iaitu pada kadar negatif 3.42 selama 14 saat. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Dalam ujian terakhir oleh pasukan saintis tersebut, suatu zarah R direkodkan bergerak di sepanjang satu garis lurus melalui satu titik tetap M dengan laju zarah itu V meter per saat adalah diberi oleh V sama dengan 48 tambah 32T tolak 3T kuasa 2 dengan keadaan T dalam saat ialah masa selepas melalui titik M. Nyatakan nilai T di mana zarah R akan berhenti seketika. Di dalam soalan dinyatakan bahawa zarah R berhenti seketika. Apabila berhenti bermaksud V akan samakan dengan kosong. Dan dalam soalan ini diberi fungsinya, iaitu V sama dengan 48 tambah 32T tolak 3T kuasa 2. Jadi kita akan gantikan V sama dengan sifar, iaitu sifar sama dengan 48 tambah 32T tolak 3T kuasa 2. Dan di sini kita dapati bahawa dia merupakan satu fungsi kuadratik. Untuk nak selesaikan fungsi kuadratik, kita boleh menggunakan pemfaktoran.
Tanpa fakturan ini, kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita kena tahu apakah nilai A, nilai B dan juga nilai C. A merupakan perkali bagi formula ubah kuasa 2, iaitu nilai A di sini adalah negatif 3, nilai B di sini adalah 32 dan nilai C adalah 48. Jadi untuk menggunakan kalkulator, pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A, kemudian kita tekan polinomial, kita tekan 2. Kemudian untuk degree, kita tekan 2. Dan kita akan masukkan perkali, kemudian kita akan masukkan nilai A iaitu negatif 3 sama dengan, kemudian B 32 sama dengan, kemudian nilai C 48 sama dengan. Untuk mendapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita dapat X yang pertama, di sini kita gunakan T sama dengan 12, kemudian kita tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat T yang kedua adalah negatif 4/3. Kemudian kita akan lengkapkan perfakturan di dalam kurungan tadi. Kita akan masukkan nilai. Kita akan songsangkan tandanya. T sama dengan 12, kita akan jadi negatif 12. Kemudian di sini kita akan dapat 3T tambah 4. Jadi jawapan kita adalah T itu adalah masa. Jadi masa mesti dalam nilai positif. Jadi jawapan akhir kita T sama dengan 12. Seterusnya terlihat dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman, kita menyatakan jarak, kita menggunakan rumus 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya soalan A2 Roman, kita menggunakan rumus 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya soalan B1 Roman, kita gunakan rumus 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kita menggunakan rumus luas bagi segitiga dan juga trapezium masing-masing dengan nilai yang betul, kita gantikannya, kita dapat 1 markah. Kemudian kita samakan dengan 1720, 1 markah lagi. Kemudian jawapan akhir kita 1 markah lagi. Kemudian untuk soalan 3 Roman, kita mendapatkan kadarnya pecuknya negatif 3.42, 1 markah. Kemudian kita nyatakan selama 14 saat dia bergerak, 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan bahagian C, kita menulis dalam bentuk arm bagi fungsi kuadratik, dapat 1 markah. Kemudian kita melakukan pemfakturan 1 markah. Kemudian kita dapat jawapan akhir kita dapat 2 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, itu sahaja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk soalan percubaan negeri-negeri yang lain pula.